أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kepada kita kemampuan dan kesempatan untuk kita bersama-sama pada malam ini bermuzakarah kitab Bidayatul Hidayah, iaitu salah satu daripada ratusan kitab karangan Al-Imam Al-Ghazali At-Tusi, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Gelar penuh dia. Alhamdulillah, kita masih lagi diberikan oleh Allah menyambung loan, pinjaman jasad kita, roh kita belum lagi diambil dan belum lagi dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi panjang umur kita, temung pula kita buat kali yang kedua pada bulan ini. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung bacaan kitab kita, iaitu kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 17. Dan malam ni kita akan membincangkan tajuk baru, iaitu tajuknya adab berwudu. Wudu pun ada adab. Bukan kata pergi rumah tok tua je ada adab. Kita duk ingat kata pergi rumah orang tua je, pergi rumah tok tua, pergi rumah raja, istana ataupun orang kaya baru ada adab. Rupanya wudu hak kita duk ambil hari-hari pun ada adab dia. Ada tertib training dia, ada syarat-syarat dia. Itu yang paling penting untuk kita, supaya kita ni dalam perkara yang sama kita buat setiap hari, tetapi dapat ganjaran yang berbeza, dapat ganjaran yang berlipat kali ganda, dapat ganjaran yang semaksimum yang Allah Ta'ala boleh kasih, boleh bagi kepada kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi dairi amya rabbil alamin. Okey, kita baca dulu hadiah suratul Fatihah dulu kepada pengarang kitab ni, iaitu Imam Ghazali. Dan hamba pun nak minta juga baca kotaknya hamba kata, iaitu Haji Muhammad Yusuf bin Ahmad, ataupun yang digelar namanya Tok Kenali dah. Kita hadiah Fatihah kepada semua tok tok nenek kita, mak ayah kita semua sekali, insya-Allah sekali dah. Termasuk yang pengasas masjid, iaitu Tok Imayya, arwah Allah yarham Tok Imayya ataupun Hajiyah, dan juga Allah yarham pengerusi Pak Sunjik insya-Allah. Kita hadiah belaka suratul Fatihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Alhamdulillah. Ada soalan dah dengan hamba ni. Soalan bab semalam ada. Ada hamba ke jawab insya-Allah. Okey. Babul, kita kecek amalan ni ialah adabil wudu. Bab yang akan membicarakan bab adab untuk berwudu. Hak lepas-lepas lagu mana? Biarlah yang lepas, biarlah kata jangan dikenang kisah yang lama, sesalah. Dak malam ni kalau boleh kita buka buku baru. Lagu mana? Mula-mulanya kata Imam Ghazali, musannif iaitu Imam Ghazali besar, dia kata apabila kamu selesai daripada beristinja. Ni tajuk hak lepas lah. Tajuk hak lepas dah, beristinja lepas dah. Cuci najisnya, air kecingnya dan sebagainya dah, lurut, deheng, hak kita start dah hak sebelum ni. Maka malam ni kita start dengan berwuduk pula. Bila kita selesai dah daripada beristinja, maka kamu jangan meninggalkan bersugi. Situ duduk. Bersugi ni bersiwak ataupun juga gosok gigi. Gosok gigi pun kalau kita niat bersugi, juga niat bersiwak, kata ulama dapat pahala juga walaupun cat Colgate. Cat Systema, cat Fresh and White, boleh juga pahala. Tapi tak menasabah lah nak bubuh dalam poket choking, nampak apa ni, Fresh and White apa tak menasabah lah. Lepas tu tak okey lah nak semaya baru nak gosok gigi pula, dengan buih pula lah. Tak okey nak telegok obat gigi pula. Jadi maknanya siwak sani, maka kena ada lah juga siwak. Jadi nak royaknya awal kepada bermulanya, awal kepada berwuduk ini, adabnya adalah bersiwak. Hak ni kita sama-sama dengan tahu bersiwak ni, tapi tak buat. Bagi gek sangat jah. Gek sangat je bagi. Contoh ni mari hak sopik ni. Gek ingin napung kena nak kiranya. Gek ingin napung tapi tak buat. Hak ada lemari tu pun karak gamak dah. Apa ni tumbuh lumuk dah. Kok tumbuh pokok tahu. Takut tumbuh pokok dah hak duduk atas mari debu katu habis. Makan tikus kau tak tahu. Orang balik maka bagi kita ambil balik. We pias lah. We apa ni kayu sugi sebatak. Beli pula hak tepi orang duduk jaja tepi Masjidil Haram. Hak duduk ikat dengan tali ada 5 rial. 5 rial. Dia tengok orang Melayu tahu 5 dia sebut. 10 rial. 10 rial. Ada 10 rial, 10 rial. Okey. Kadang-kadang hak tu adalah kayu biasa, bukan kayu siwak hak betul. Kebanyakannya. Ada banyak juga rumah bila kita siung kita tahu. Lain. Dia ada siwak ni, ada kayu yang memang air kayu tu sendiri tu bila temu dengan air liur boleh mengeluarkan apa ni anti apa orang panggil banyak kelebihan lah. Ada setengah kata anti apa tahu, antivirus pun dan sebagainya, banyak kelebihan. Itu kita kecek panik. Okey, jadi nak ayatnya kata Imam Ghazali, bermula daripada berwuduk maka jangan tinggallah kita bersugi. Kerana apa? Kerana fa innahu matharatun lil fami wa mardatun lir rabbi wa maskhatatun lisyaitani. Bersugi ni bersugi hadis ni, hadis yang dibawa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberitahu kepada kita bersugi itu adalah menyucikan mulut. Gapo kelebihan? Yang pertama ialah menyebabkan keredaan Tuhan. Hanya sahaja dalam hidup kita ni, kita nak syurga Allah, kita tak kira lah kita duduk berzikir ke, kita duduk maya dan sebagainya, kita nak sangat-sangat syurga Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat mahal. Semaya ke, semaya sunat ke, puasa sunat dan sebagainya. Kenapa? Kerana nak kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana redalah Allah, bila reda Allah maka dapat rahmat Allah. Dengan rahmat Allah maka dapatlah syurga Allah. Maka bermula daripada bersiwak, mari hadisnya kata fa innahu matharatun lil fami wa mardatun lir rabbi wa maskhatatun lisyaitani. Gapo dia? Apa ni bersiwak ni menyebabkan mendapat keredaan Allah. Nombor 1, dapat redha Allah. Nombor 2, hak paling penting juga adalah membencikan bagi setan. Setan benci siwak ni. Setan benci siwak. Ada satu kisah, amo tak tahu kisah ni setara mana, tetapi tuan dia sendiri royak cerita.
Lagu mana? Satu hari dia duduk tengah bersiwak lah, duk amal sokmo, jaga sokmo. Jadi siwak ni ada sokmo dalam poket dia, bubur semacam dalam poket dia deh. Jadi satu hari dia tidur. Dia tidur mana pun nama tak ingat. Dia tak royak rasanya, tak ingat tu mungkin rumah ke wallahu alam mana. Jadi jadi kau cerita ditindih kau jin. Ditindih kau jin. Orang panggil tindih kau atu, orang panggil tak? Jin tindih. Bila jin tindih ni dia lemah. Lemah lah. Siapa dia pernah kena tindih dia tahu rasa gana. Ambo raja kena. Rasa lemah. Lah sekali ke apa dia? Maka nak bacalah surah-surah dan sebagainya. Baca ke apa dia? Baca ayat kursi, baca qul huwallah dan sebagainya lah. Maka dia ni baca selalulah. Bacalah ayat kursi. Baca ayat kursi tak lari. Duk lemah situ juga, tak lari. Baca qul huwallah tak lari. Berkali jin Islam, berkali wallahu alam tak tahu. Dia pun teringat hadis ni, dia pun akak tangan, gagal dalam poket, dia waktu ubik tu pum pecah lalu jin. Wallahu alam bissawab. Amba pun tak tahu setara mana kesahihan cerita, tapi tu sendiri royak cerita tu kamu. Di mana? Di Kuantan. Orang Kuantan lepas pada amba kuliah amba cerita bab kelebihan siwak, dia mari cerita kamu. Memang dia jadi sungguh dia kata. Dan dia kata kalau dia masuk tempat-tempat yang kerah-kerah, dia bawa siwak dia kata. Maknanya dia beramal pada hadis ni lah. Sebab dalam hadis ni kata, hadis ni hadis sahih ni. Allah redha, setan benci. Bila setan benci, hak tu kita nak. Benda apa dia hak kita paling nak sekali? Semaya. Kita nak semaya yang khusyuk. Lagu mana kita nak semaya yang khusyuk? Nombor satu, nak elok daripada setan. Nak elok daripada setan. Baca qul a'udzu birabbin nasnya. Baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Tak kira lah. Baca dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sembuh pulak ada setengah. Ambak setan. Tapi tak buat benda hak setan marah. Tak buat. Jadi kalau katalah nak semaya, cara untuk kita nak suruh setan ni takut kejar kita, takut duk damage kita. Sebab setan ni terutamanya kita duk semaya jemaah ni. Dia kalau boleh nak suruh kita ni pahala ke hak kurang. Tak si pahala banyak ni kepada orang hak mari semaya, tak si banyak pahala. Maka dia kemari celah-celah. So kapung kalau musim-musim Covid dulu. Sebab apa? Sebab kena jarak semeter. Musim Covid dulu, sekapung mari setan duduk celah kita. Duk goda macam-macam benda. Lah ni duduk boleh rapat dah, tapi ada juga bawa dengan cara selesa. Ada hak jenis hal orang puai kat minta maaf lah, ke adah, ke amah, ke ayah, dia apa sejadah, bawa sejadah Mekah benar. Sejadah besar, lebar molek. Tak uya ke jerit sejadah dia ni. Maya sedar duk selesa, nak cari selesa. Tidak boleh fadilat semaya berjamaah. Dan banyak kelebihan semaya berjamaah, biar kita celah selalu. Satu lagi, bila siwak ketika berjamaah, setan takut nak mari. Yang kedua, duk berapat ke saf, sekiranya bersentuhan mana bahu ni, lengan ni, bersentuhan lengan ni, kajian daripada ahli pakar kesihatan dia kata, bila berlaku sedikit geseran kita ke semaya, bukan duk senyap pakai kayu senyap, mesti kita nyawa juga sikit sebanyak, betul tak? Bila kita nyawa, kita tarik nafas, kita gerak sikit. Bila gerak sikit, akan berlaku sedikit geseran antara bahu saing kita dengan kita ni. Jadi kata kajian pakar ni, tak silap amba, orang yang buat kajian ni UPM kalau tak silap. Ada 4-5 orang, termasuk salah seorangnya non-Muslim. Siapa masuk Islam dengan khabar. Sebab apa? Sebab kaji kelebihan semaya. Banyaklah, cuma benda ayatnya hak sah dulu. Bila berlaku geseran saat ni, rupa-rupanya berlaku charge elektrik, dia akan boleh charge jantung kita. Tu sebab siapa dia yang nak elok daripada jantung, tak sekena ke apa ni, IJN tak sekena kalau boleh. Tak segi lah. Kalau boleh tak segi. Lagu mana cara? Semaya perapat ke saf. Biar setuh ni siku kita ni. Ni siku bahu ni biar setuh sikit. Bukan setuh anak jari. Ramai juga nak setuh ke saya masuk setuh nak jari duk kekeng semaya. Sepatutnya kena ngadak kaki ni, kena betul-betul ngadak kiblat belakang, baru boleh pahala sunat semua. Segala jari ngadak kiblat, jari tangan ngadak kiblat, jari kaki ngadak kiblat, semuanya akan jadi saksi kita esok belakang akhirat kelak. Jadi bila cerita bab siwak ni banyak kelebihan dia. Yang pertamanya saat ni Allah redha, yang kedua setan marah sangat-sangat, benci sangat-sangat.
Jadi barulah kita semaya khusyuk. Tak ada lah PA kita tu, personal assistant hok mari basic. Ingat tu, beli nyo pas ni tu nyo. Jangan buat tak ingat ni maruh ben ni. Ikan selayar bes kilo, dengar suara bini, nyo mari tiru suara bini di telinga kita. Tengah duk semaya, kakung bes, sikak tu bes. Mari tengah semaya. Teka duk gini tak mari. Duduk lepok-lepok gini saja, duduk buang saing. Tak mari mana? Tanya semaya akak takbir je. Mari lalu bisik. Mari lalu milu tu be, anak tak boleh minum air lain milu. Suara bini mari nyo tiru pandai. Nah, jadi lagu mana nak ambak dia? Antara nombor satu, gunalah siwak. Siwak ni kalau katalah tak leh payah sangat nak dapat ke benda ni. Amba kuliah di Masjid Padepok Amat bulan lepas. Bila lepas kita bak siwak kelebihan banyak amba cerita, maka pakak mari cari. Masa tu kita adalah buka meja jualan amal lah pondok terkenali ni. Nah, susu kambing, kolesterol apa ada belakang untuk kesihatan. Mari-mari cari mana kayu siwak. Ustaz kita bak siwak, mana kayu siwak dia kata. Jadi kita tak jual siwak sebelum tu. Tak ada. Lepas tu tadi pagi sebelum Jumaat tadi kuliah pula kali kedua di kuliah waktu Jumaat lah. Mau bawa siwak tadi. Alhamdulillah memang ada sungguh orang nak sungguh. Dulu mari tanya. Mari beli di kereta. Malam ni pun ada saki baki. Siapa dia ada? Alhamdulillah ada lagi. Siapa dia nak insya-Allah. Sebab apa? Ramah hok naknya lagu mana? Hok ada sarung sebab geli buh dalam poket. Ni benda geli buh dalam poket. Duk dalam ni siap dah lagu ni. Nah, jadi tak ada lah istilah geli. Sebab apa? Sebab kadang-kadang terpengaruh dengan tertengok dengan cara apa orang panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, minta maaf orang dakwah. Bukan kata nak marah orang dakwah, tidak. Tadi orang dakwah mari semua rumah hamba. Cuma nak ayatnya kadang-kadang hak jenis tak jaga. Bukan semua, jaga-jaga. Hak tak jaga kebersihan ni, dok siwak tu nak ambil pahala siwak tu betul dah. Tapi jebok air liur ni siapa boleh air kata kekaring boleh telur. Kekaring tengok betul liur nak bubuh telur. Nak ayat buihnya mulut ni, tengah buih ni berok buh dalam poket, berjeruk basah baju, sakak naik kuning. Nah, kita tengok geli ya berasa. Jadi orang rasa geli kacak bak siwak. Walhal benda ni sangat besar fadilat dia. Mari lagi hadis kedua, mari pula salatun bisiwakin afdalu min sab'in bila siwakin. Salatun bisiwakin afdalu min sab'in salatin bila siwakin. Lagu mana? Salat satu solat orang yang bersugi saat ni lebih afdal daripada 70 kali solat orang yang tidak bersugi. Bermakna kita semaya saat ni mendapat pahalanya seperti mana orang semaya 70 rakaat. 70 kali. Besar 70 ni bukan benda main-main. Nak ayatnya besar kelebihan bersiwak. Siwak-siwak ni ketika mana? Bukan ketika wuduk saja, ketika nak semaya. Ketika berwuduk start. Satu-satunya perbuatan utama yang sebelum daripada berwuduk seperti yang diberitahu saat ni adalah bersiwak. Dari segi lafaznya, bermulanya yang terawal daripada nak ambil air semaya saat ni ialah sunat kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hak tu dari segi kalam. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu mengucap pula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dari segi kalam, tapi dari segi perbuatannya sunat yang pertamanya siwak dulu. Siwak lagu mana? Siwak ni dengan caranya dia ada kaedah-kaedah sunnah. Kaedah-kaedah sunnah. Yang antara sunnah yang masyhur, pertama sekali cara pegang mana raya. Cara pegangnya lagu ni. Hak paling masyhur ni. Jepak jari, 3 jari duduk atas. 3 jari ni telunjuk, jari atung dengan jari manis duduk atas. Jari anak duduk bawah. Dan jari ibu duduk bawah. Ini antara cara pegang yang paling masyhur supaya tak jatuh. Satu. Yang kedua, cara dia lagu mana pula? Gosok dia nya adalah yang hak sunat ataupun yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada melintang. Bukan hak kata kita buat sosa tu lagu ni tak. Sosa ni melintang ni adalah antara yang lebih afdal lagi. Kalau kita lepas cuci dah sosa kita buat nak ambil sunat, iaitu start daripada tengah.
Daripada tengah gi ke kiri dulu, gigi atas dulu. Siapa gigi atas kiri, turun ke bawah, gigi kiri lagi, mari tengah semula. Naik atas, gi ke kanan pula. Siapa ujung, turun ke bawah kanan, mari tengah semula. Macam nombor 8 gitu, dia pusing. Itu cara kaedah sunnah dah. 10 8. Okey. Ni betul lah. Contoh, hamba saat ni gaduh-gaduh ada tetamu saat ni, tukar jubah. Bila tukar jubah, tak ingat bawa juga hak hamba. Jadi last sekali ambil atas kereta saat ni. Nak tunjuk contoh lah ni. Betul lah, ada sikit lagi kan. Kata ayat ke anak buah ni kata, "Meh, ambil so meh, buat contoh malam ni." Ni hak percuma. Jadi 2 batal boleh. Okey. Seterusnya, mari pula dan diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli salatin." Besarnya siwak ni sehingga Rasulullah takut, bimbang. Sebab apa? Sebab antara amalan yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh dikatakan tak pernah tinggal. Jadi kalau ada tinggal pun sahabat kata macam tak pernah tengok Rasulullah ni tak bersiwak. Tak. Waktu siapa ke orang Arab ni, dia buat supaya dengan rokok ke gapo, dia pakai duduk gini terus. Gapo dia kekeh gini. Buat supaya rokok dia gini mulut. Amo siapa di Jeddah, dah lah boleh puasa. Boleh ke tak bersiwak boleh puasa? Boleh. Cuma jangan telan lah air dia. Sebab apa? Sebab capur dah dengan debu dia sikit, sebab telan batal puasa. Tu tak tahulah menggunakan mazhab lain ke, wallahu alam ke, ataupun dia tak tahu kau hukum hakal ke, wallahu alam. Tak, kalau rajik tak kita telan. Sebab di sini sama. Belai-belai tarik ni, belai-belai di komputer. Gini. Tarik. Nak ayat bunyinya. Semua apa ni immigration tu ada berlaku sebatas orang nak ambil fadilat sunat, nak berebut bulan Ramadan. Betul lah. Cuma jangan telan kalau puasa, okey? Sebab telan ada kelebihan dia. Amo tanda masa ngaji dulu kelebihan bersiwak ni sangat-sangat banyak. Hak amo dia tanda 15. Kalau tak silap amo lebih kurang 20 kelebihan. Tapi dia bukanlah kitab ni, sebab kitab ni kitab baru ni. Hak amo ngaji tu lebu dah, tak boleh nak bawa pergi mari dah. Jadi amo bawa kitab lain lah, sebab ni pun orang bui hadiah ataupun derma, bukan derma, sumbangan. Bui nak suruh hamba baca mana-mana nak dapat pahala ke dia. Tu dia bawa pergi mari tu. Okey. Jadi antara kelebihan dia, yang pertama ialah dapat amal kelebihan dah, sebab nampak ada orang nak nulis nota. Okey. Yang pertama kelebihan dia, hamba ingat ni, pertama ialah pahala tu sendiri 70 kali ganda. Yang pertama. Yang keduanya, apa dia? Kelebihan dia boleh menghilangkan bau mulut. Tu memelah. Yang ketiga, apa dia lagi? Hak pelik sikit, apa dia? Hak unik dia, boleh menghilangkan sakit gigi. Kalau ada sakit gigi. Boleh mengurangkan sakit gigi, bukan menghilangkan, mengurangkan sakit gigi. Mungkin dari segi urat saraf gonya. Dan seterusnya boleh boleh menerangkan mata. Kalau sekiranya mata kurang terang, insya-Allah ikhtiar kitanya duk guna siwak sama, katanya ulama boleh menajamkan, boleh buat mata terang sikit. Hamba tak pakai spek hak sebenarnya, tapi sebab betul lah mata bekak, jadi nak lindung sikit, pakai ada bikat tudung sikit, kalau pecah nampak bekak ni. Tak tahulah nak kata ngita tak ngita. Nyoba lain tak tahulah. Okey. Jadi hak ni spek jauh sebenarnya, dekat tak berapa. Tapi nak royaknya memang tak pakai, sebab apa antara kelebihan bersiwak ni, dia boleh menerangkan mata. Hamba sebelah kanan ni 350, sebelah kiri 250. Tapi hamba bawa kereta tak pakai spek selama ni, tak pakai, jarang benar pakai. Kalau berjalan jauh nak tengok signboard baru hamba pakai. Alhamdulillah tak naik power, duduk situ je. Sekat duk amal pada siwak, alhamdulillah. Antara kelebihan siwak lagi apa dia? Boleh menajamkan akal fikiran. Boleh menajamkan akal fikiran. Yang keseterusnya boleh menguatkan akal kita ni. Maknanya untuk molek untuk orang menghafal. Kalau pelajar-pelajar tahfiz tak ada malam ni. Boleh royak dia kalau boleh pergi siwak belakang, bersiwak sama-sama. Sebab apa? Untuk memudahkan belajar
nak menghafal Al-Quran dan sebagainya, nak hafal apa-apa tak kira lah. Belajar duduk ngapa sipir ke, boleh menguatkan ingatan. Antaranya lagi boleh melembutkan lidah. Lidah kita ni kadang-kadang kerah, cakap betul Fatihah. Mau duk betul ghairil maghbub macam. Ihdinas siratal mustaqim macam. Duk mai ihdinas sirat. Duk mai sebut gitu macam dah. Duk pun duk sebut kesal lagi nya, gapo dia lagi? Duk mai alhamdulillah. Tak say lagu tu dah. Cara dia mesti kena biar tepat Okey. Jadi nak betul lidah lagu mana? Sebab ada satu kisah bila hamba baca lagu ni di Ampang. Hamba kuliah di Ampang, seorang kakak mari cerita, dia kata, "Ustaz, betul hak ustaz mengajar saat ni." Tu suka juga kita pergi kuliah-kuliah luar ni, jadi banyak pengalaman dapat. Jadi mari cerita, "Ustaz, saya nak cerita kisah saya," dia kata. "Saya ni pecing," dia kata, "bulan saya pecing, saya belajar Quran hari-hari." Cakap betul dia kata, tapi bahasa luar lah, hamba terjemah ke Kelantan dah. Kecek luar takut bunyi budu pula. Dia kata apa? Dia kata hari-hari dia belajar dengan Tok Iman, belajar Quran. Tok Iman tegur sama dia. Dia cakap ebjah, cakap ubah dah, tapi tak jadi. Payuh dia kata duk main walabba, duk main walabali, ubah duk main bom macam. Contohlah tu. Cakap buat. Siapa ni bulan tu sehingga mana tak cakap. Katanya Tok Iman, dia pun minta Tok Iman, dia kata payah sangat saya ni Tok Iman, tolonglah wa'ai tawa. Tok Iman wa'ai tawa siapa nak pelembut lidah. Wa'ai tawa nak pelembut lidah. Lepas tu bila Tok Iman, satu hari Tok Iman berkali baru teringat berkali, dia poyak kak teralah ikhtiar guna siwak banyak, dia kata. Guna semua siwak sebab boleh melembutkan lidah. Menajamkan akal fikiran ni kalau nak kuliah ni molek benar ni. Nak mengajar cikgu-cikgu, nak mengajar siwak dulu, comel. Okey. Dia kata lepas dia guna siwak, dia guna siwak, jadi dia rasa kau sedap. Dan satu benda yang dia tak perasan, satu benda yang paling nikmat pada dia kata, alhamdulillah ustaz, benda yang paling payah nak dapat seperti orang lain juga adalah apa dia? Nak dapat khusyuk dalam sembahyang. Saya duk perasan, dia kata makin lama makin khusyuk saya semaya. Saya rasa puas hati alhamdulillah. Dan khusyuk dia semaya, kalau kita dengar sahabat, kita dengar cerita sahabat bila kena panah nak buai sakit, maka dia kata tunggu dulu biar hamba semaya dulu, barulah buai panah. Kalau kita tak ada buai panah, orang ketuk sebelah pun memang nak paling dah. Mu ketuk biar betul lega tangan, nak angkat tangan pek bunyi tiak dah. Lama dah tak tengok orang budak-budak lawak prik bunyi tiak dah. Gitu paling lalu siapa ke? Dah. Dengarnya telinga. Tapi sahabat nak buai anak panah, tunggu semaya dulu. Tapi kakak ni cerita, dia ni ekstrim sangat, jauh lebih pada hamba sendiri. Hamba pun tak boleh setara tu. Dia tunjuk siwak dia tu memang kalah sungguh. Hamba tengok siwak dia tu, pertama panjang lah. Yang kedua, bulu dia tu lebih daripada bulu obat beruh gigi Colgate kita ni. Dia guna sama. Siap dia gonyah gini, macam-macam benda dia gonyah. Gapo dia dah dapat? Pertama dia kata, dia dapat khusyuk dalam sembahyang sehingga ke satu hari dia kata, benda antara nikmat juga dia kata, dia baru satu hari itu berlaku. Tengah duk sembahyang, khusyuk dia sembahyang. Alhamdulillah dia kata, sudah sembahyang dah. Sudah semaya ke apa semua, dia pun tengok kain kana dia, kain maya dia dah basah jeruk di dada ni. Dia pun paling atas tengok, ada tirih ke? Takut ekor titik ke? Tak ada ekor, tak ada, bukan duduk bawah ekor. Gapo hujan dak, gapo dak. Lepas tu dia pun jamah pipi. Lah, berjeruk basah pipi dia, rupanya dia jerit ke kos semaya, tak sedar jerit. Kita ni air mata ni geli dah, bulu roma dah halu, duk main garu dah. Gatal duk garu. Apa? Setitik baru tu. Nak dobik setitik pun payah. Dia sampai ke hujan terus ni, supaya air tirih ni berjeruk basah, tak khabar. Dan dia kata memang betul ustaz. Satu hari dia baca Quran, Tok Iman tu kata, "Kak, alhamdulillah kak dah boleh sebut dah kak." Dia pun tak perasan dia boleh sebut kelebihan bersiwak. Ramai orang tak tahu.
Antaranya lagi kelebihan, bukan setakat khusyuk sembahyang dan sebagainya, antaranya lagi kelebihan dia, takar fikiran, boleh melambatkan uban. Tapi orang hak tak uban lagi lah. Lama uban dah ni kan duk beroyak kata, Ustaz amo gonyoh 40 kali sejam. Gonyoh semua nalah dah bibi-bibi amo. Duk main putih situ dia kata. Hak uban dah tak boleh lah. Hak tak uban lagi, insya-Allah boleh melambatkan uban. InsyaAllah. Itu ulama kaji. Dan banyak lagi lah. Amba tak apa ingat dah. Setakat tu amba ingat dah. Kita teruskan baca kitab kita. Okey, ada soalan boleh buat lagi dah. Nak habis dah kitab. Jadi mari hadis ni dia kata apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli salatin. Gapo dia kata, sekiranya aku tidak akan menyusahkan umatku, kalulah aku ni tidak menyusahkan umatku, nescaya aku akan suruh mereka bersugi setiap kali solat. Nak yang besar sampai Rasulullah kata kalulah tak menyusahkan. Cuma silap orang kita bila bunyi ayat ni, dia kata Nabi bukan suruh. Nabi kata kalau kita tak beratlah. Nah, contoh kita tanya orang yang tidak bersiwak, dia ustaz tapi dia tak bersiwak mana, dia pun tak ingat mana, dia tak tahu mana kelebihan juga. Ustaz bukan bersiwak ni bagus ke? Nabi kata sampai takut gini. Nah, dia berkata, yalah cuma Nabi royak kalau tak berat umat. Mana kalau tak buat pun tak apa. Mungkin dia tak buat. Dia tak berat mana sebab dia sendiri tak buat. Nah, Amo buat ni amo berat sungguh sampai sehingga kalau masa amo pergi kuliah round Malaysia, duduk di apa ni Johor, duduk di Selangor, Pahang, amo buka slide show, buat slide, bukan slide show ke apa panggil, slide lah. Nah, slide ni buka tarik, amo tunjuk siwak kelebihan sosok prom tobik ni, pakai tobik otak dah lah, tak ingat dah lah. Nah, ni cerita dulu amo ambil tajuk-tajuk tertentu gitu. Nah, Rasulullah kata kalau boleh nak suruh siwak. Jadi siwak ni sunat tahap mana? Sunat bersiwak ni tahap dia adalah sunnatun muakkad. Sunat muakkad sebenar. Ramai orang duk ingat sunat biasa. Sebenarnya sunat muakkad. Adik kakak muslimin muslimah, ayah haji semua. Dah. Terima kasih dah. Sunat muakkad bukan main-main. Sunat muakkad ni serupa dengan belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran sunat muakkad. Belajar Al-Fatihah saja wajib belajar. Wajib belajar, jangan duk ingat main-main. Ngaji dah masa tadika dulu. Tu baru nak betul lidah baru. Kena betul balik bila tua ni. Gi betul semula, cari tu email. Tu email kita ada. Tu email baca sedap kemai. Jadi baca week dia biar betul. Mana hak tak betul? Comel balik. Sebab apa? Wajib hukum belajar surah Al-Fatihah. Adapun surah lain, semua surah-surah lain lagi tu sampai kau habis An-Nas, hukum dia sunat muakkad. Sama dengan bersiwak, sunat muakkad. Tapi kita tak buat. Siwak duk atas mari duk bulu katu dah, tumbuh rupuk dah. Silap-silap boleh makan ke kambing dah rupuk. Mari pula dan sabdanya lagi. Tak nampak kalau dekat. Umirtu bis-siwaki. Umirtu bis-siwaki hatta khashitu an yuktaba alayya. Apa dia ada katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku selalu diperintahkan bersugi. Siapa dia suruh bersugi ni? Bukan Rasulullah suka-suka haja dah. Diperintahkan. Siapa perintah? Bining ke? Dah, bukan bining. Bukan jaga, bukan saing. Allah yang memerintahkan Rasulullah suruh bersiwak. Katanya Rasulullah ni, aku selalu ni maksudnya sentiasa, sokmo. Aku ni sokmo kalau bahasa Kelantan. Aku ni sokmo diperintahkan bersugi sehingga aku bimbang bersugi itu akan diwajibkan ke atasku. Bila diwajibkan ke atasku, maka bimbang wajib kepada umatku. Tu maksudnya ke atasku ni bermaksud kepada umatku. Ini Rasulullah bimbang. Kita buat tak tahu je, buat main-main je siwak ni. Lalu Jaafar Rawah tengok ujung mata ya pada siwak. Oh, ada jenama baru. Weh, ada juga kayu zaitun. Contoh. Dan bersiwak ni juga, kita juga boleh bersiwak dengan benda lain. Benda lain. Antaranya kita boleh guna je kayu mana-mana untuk dapat pahala bersiwak. Tapi kelebihan air siwak, air kayu tu sendiri tak dapat lah. Cuma dari segi pahala boleh.
Tu sebab macam contoh hamba tertinggal malam ni hak hamba sendiri. Tak boleh buka lah, takut orang nak ni pula. Nah, ada tak banyak mana, tapi lebih lah 10 ke berapa, 20 berkali ada tak kereta. Nak ceritanya hamba sendiri kalau tinggal lagu mana buat nak juga pahala 70 kali ganda. Semaya pahala seperti mana orang semaya 70 kali ganda ni, nak juga pahala. Lagu mana buat nak pergi patah kayu tepi masjid pun boleh juga, tapi bukan dia lah nak unggang-unggang pergi patah lagi, nak cuci, nak kau payah. Lepas tu pula silap-silap darah bibir pula, darah gusi pula. Kerah apa ni kayu ke apa, kayu moktel dan sebagainya contoh, tapi nak oyak boleh juga. Kalau jenis lagu pesing makan cekak, bibir jenis kebal, tak berdarah, gonyoh yang kayu mana pun boleh. Syarat dia adalah kesat. Kesat tu bahasa surat. Bahasa kita Melayu, bahasa Kelantan apa dia? Dia panggil kasat. Kasat. Jadi ulama kata kasat ni juga boleh juga guna cerping kain, boleh juga. Tapi tak leh hak licin. Gapo dia licin? Tangan kita. Kayak kita kalau tinggal buh gigi apa ni outstation ke mana kak. Nah, tinggal buh gigi. Kononnya wak long sama duk konyo gigi. Tak sama, tak leh. Dia kena cari yang kesat ataupun kasat. Gapo dia? Cerping kain. Jadi lagu mana nak semaya lepas ni nak dapat pahala lalu 70 kali ganda? Lagu mana kita simpul selalu? Kelebihan. Sebab kalau katalah kuliah tak simpul, takut orang kurang jelas. Simpul lalu, buat lalu amal lepas ni. Berapat kasaf, biar rapat ni siku-siku biar setuh. Jangan duk berasa geli, jangan duk berasa apa ni sedak nak duduk selesa. Sebab kelebihan dia bukan setakat dapat pahala penuh, pahala sah tu penuh, tetapi juga dapat kelebihan sihat tubuh badan. Tapi bila rapat gini nak buat atahiyah akhir payah dah pula. Kalau boleh buat, tak boleh buat tak apa. Duduk cara atahiyah awal pun tak ada masalah. Tak duduk cara tawarruk pun tak ada masalah. Okey, lagu mana nak buat dengan hak mana ada hak tak bawa dalam poket ni sepuluh hamba malam ni? Lagu mana cara? Boleh guna baju hak ada, hak kita pakai tu lah. Boleh guna baju. Kalau kata bawa ridak, boleh guna ridak ni. Guna ridak, cuci sikitlah, buat lagu tu juga. Niat, yang penting nawai itu, niat bersiwak. Lalu atas, turun bawah hari semula. Kotor ustaz, geli ustaz. Amo pun heran juga. Geli gapo mulut kita sendiri. Kita tahu kita makan gapo. Kecuali lah kata tak apa kau tahik gigi ustaz, bunyi tahik takutnya tak lewat semaya. Hukum ada orang tanya soalan tu, dia kata boleh ke ustaz lepas bersiwak lebuh dalam poket bukan ada tahik gigi ke? Ada soalan orang tanya saya. Tahik gigi ni bukan pada hukum fiqh. Tahik gigi ni pada nama panggilan sahaja. Seperti mana tahik apa orang panggil daki, tapi orang tak panggil tahik daki. Seperti tu juga, tidak menajiskan, tidak. Kecuali kita makan najis. Kalau kata kita makan tom yum, makan sup, makan apa ni giabok, tak ada masalah. Sup giabok tak ada masalah, ikan kering tak ada masalah. Kalau hak kecuali lagu mana? Kita ni contohlah tiba-tiba ada keluar apa ni petua, bukan fatwa dah, petua orang tua waktu ubik petua terkini gapo dia untuk sihatkan penyakit sekian-sekian contoh ni, maka kena mamah tahik kambing hak kering wak macam kacang butir pun sebutir krong butir krong najis. Maka bila najis tak leh lah kita bersiwak letak dalam poket. Jadi maknanya baju lepas ni boleh kalau nak buat. Cuma hamba nasihatkan, kalau nak buat baju, biarlah buat alif belakang. Maksudnya lagu mana? Hamba ni hamba biasa buat. Jangan nampak pelik lah tiba-tiba hamba nampak duk gini. Kat tangan mana ustaz nak nombok muka sendiri kot, nampak duk gini. Okey, hamba pusing ni. Ni baju ni kan, kita buat terbalik ke alif belakang kita buat. Jangan buat ke depan. Hamba biasa dah buat ke depan. Lagu mana? Tahik gigi saat ni lekat. Dia lekat putih duduk di depan ni. Dan nak cuci dia payah pula sebab dia lekat di celah-celah benar ni, fabric ni payah. Cuci air biasa tak pergi kadang-kadang. Berkali capungnya apa ni sup kan ada lemak-lemak sikit berkali lekat. Situ tak sih. Jadi cara dia kalau basuh baju jelah khobek sikit buat kat dalam. Niat yang penting niat nawaitu. Kalau tak niat tak dapat. Niat bersugi dah. Jadi kelebihan sangat banyak kalau siapa-siapa yang
tok buat sangat rugi. Kalau kata nak kelebihan sihat, tak ingat. Kelebihan untuk kayu siwak betul-betul. Untuk kayu siwak ni contoh. Nah, tu dia buat yawi nama kalau hak ni siwak syifa dia buat ni Siwak syifa untuk menyembuhkan. Antara kelebihan dia kepada dia. So lagi tambahan untuk kayu siwak sahaja. Hak sani dari segi pahala. Dari segi lagi kelebihan hak ni adalah boleh menjadi ubat kepada usus. Ubat kepada usus bermasalah dan sebagainya. Syarat dia telai air liur. Lepas sewak semua, isak sikit ni. Contoh ni ujungnya isak, cuci hak mana kotor barulah tak jadi jebok air liur pakai buih kering tu. Duk gonyoh duk alik tak khabar buih tak siapa. Buih tak berok boleh poket. Rugi. Isak sikit tak. Tapi janganlah sampai isak cok lagu tu. Ambil sikit telai. Sebab apa? Dia jadi ubat kepada usus. Ulama kaji. Amor ni duduk sains dengan doktor-doktor lah betul lah. Duduk sains lebih kurang. Kata apa ulama kaji ni jadi ubat usus kayu siwak ni. Bila dia tengok-tengok dia kata mungkin ustaz apabila kayu ni kena kesak saat ni dan ada air khasiat kayu ni sendiri, mungkin dia kata kerana berlaku geseran di gigi. Sebab bila berlaku geseran di gigi boleh keluar enzim dia panggil. Enzim ni bagus untuk perut. Jadi antara dua benda hak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh menyihatkan tubuh, menyihatkan perut, lagu mana? Pertama sani siwak, yang keduanya adalah garam. Garam mesti pun cara benar buat. Tak ingat semacam arwah habah buat sama dulu. Nak makan ada sama garam tepi dia, nak makan nasi. Dia petik air sikit, dia petik garam dengan jari manis. Dia petik sikit, dia pepak tak bawah lidah ataupun atas lidah. Bila dia buat tu, kita akan rasa tu lah enzim tu. Dia panggil macam cara paksa mengeluarkan enzim. Kalau siwak ni dia geseran tu mengeluarkan enzim. Tu kelebihan dia. Jadi kalau siapa tak buat memang rugi juga. Kita pakai buat ambil garam dah insya-Allah. Molek-moleknya garam bukit lah comel dah. Untuk kesihatan. Jadi nak ayatnya pentingnya besarnya kelebihan bersiwak. Apa amat tulis ayat suruh bekok. Apa tulis ada amud tobik sikit. Halau jing urat sarah. Tak ada kena mengenal dengan siwak ni hak mau tulis ni, tapi tak apa, mungkin ketika tu ada orang nak nanya kali bab-bab amalan ke apa, biarlah dah ada hak ada nota mau builah. Ada nota boleh tulis. Untuk ayat suruh bekok surah Al-Baqarah 243. Hak mana tak bawa tu boleh je tengok dalam YouTube nanti ataupun live. Dua-dua ni live pun tengah buat ni dalam Facebook Pondok Terkenali juga. Okey. Suruh bekak ni, alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu. Kalau bekak baca 7 kali. Faqala lahumullahu mutu 7 kali. Mutu tu nak mematikan hak bekak tu supaya satu lagi bekak, yang kedua darah beleceh. Ni ilmu amo dapat daripada tok guru. Cara untuk nak menghentikan darah tengah beleceh, pekuk dia baca dan niat. Kalau bekak gosok hawa-hawa gosok. Contoh kalau ni bekak tak kita gosok. Faqala lahumullahu mutu siu. Faqala lahumullahu mutu siu. Faqala lahumullahu mutu. Hati ni qasad, minta niatnya minta Allah Taala berhentikan darah tengah tubik ataupun bekak tengah bekak minta suruh. Tu yang ayat dia 243 surah Al-Baqarah. Yang kedua, halau jin setan. Ni kalau jenis ada bermasalah tentang rumah ke, buka surah Al-Baqarah, surah pun tak apa lagi comel. Cuma kalau ayat yang khususnya ayatnya 102. Tu untuk nak halau jin, contohnya nak buat air tawar, contoh tiba-tiba ada histeria, kita pun bacalah ayat. 102 dah. Dan yang ketiga saraf. Masalah saraf. 260. Orang-orang duk nguruk tu baca ayat 260 surah Al-Baqarah. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr. Seperti mana dibelah ke perut gambar panggil burung toy
fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, letak 4 butir bukit, maka minta Allah Ta'ala satu ke balik untuk masalah urat, sakit urat aku ataupun berlaku putus kau dan sebagainya, tu ikhtiar untuk nak urut dan sebagainya dah. Biarlah betul dia tulis hamba royak selalu. Jadi hok mana boleh tulis mujurlah. Dah. Okey, habis situ dah lah. Dah. Kau ataupun ada soalan atas ni dulu. Hak secara lisan pun boleh. Atas ni dulu lah nak baca soalan ni. Soalan sini dulu dah. Selesai dah. Tak ada. Sekejap. Tarikh Nebla. Boleh sikit lagi dah. Kita baca soalan dah. Boleh. Bukan mari sokmo sekali-sekala aja. Okey. Contoh doa daripada Nabi selepas berwuduk. Ni advance minta dah ni. Ke siapa ni doa selepas berwuduk dah. Tapi biasa kita duk baca tu pun betul dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadar Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Tu betul dah. Doa itulah. Okey, itu nanti lepas habis ni akan royak pula lah. Okey, seterusnya soalan apakah sah wuduk jika tidak hilang kesan dakwat pen di celah jari? Okey, dua soalan. Yang kedua, adakah sah wuduk jika masih ada sisa kotoran dalam kuku? Okey, pertama bab pen sat ni. Pen sat ni kalau sekiranya pen tu boleh menegah air, maka tak boleh lah kena cuci. Tetapi roliknya pen ni dia tidak menegah air. Hak rolik standard dia. Hak pen, ball pen apa semua tu dia tidak menegah air, boleh menyerap air, tak ada masalah. Kecuali yang boleh menghalai air untuk meresap. Contoh minyak. Minyak pun orang kata air minyak cara zahirnya air lalu tak serap. Tapi dimaaf pada syarak. Boleh untuk minyak cair. Yang tak bolehnya minyak yang beku. Minyak beku tepek tu memang tak boleh. Lepas tu macam cat, tak boleh. Inai, tak boleh. Bukan hak bekas inai, hak inai hak tak buai lagi tu. Keping tu ada lagi daun-daun dia tu. Maka tak boleh kena cuci buai tu sebab menghalai air. Jadi pen tak ada masalah. Cuma dimaaf pada syarak kepada orang yang orang panggil tukar cat tu sendiri. Contoh kalau kita ambil cat lah. Kalau gede lagi selain pada cat. Seumpamanya lah. Maknanya dia memang tukar cat. Jadi kalau katalah contoh dia ambil air semaya, nak semaya zuhur, nak makan-makan, nak sambut cat pula, nak cuci betul-betul, nak mandi, nak gabus semua, busuk-busuk sikit pun tak ada masalah, boleh semaya. Cuma Allah suka kepada bau-bauan, Allah suka kepada bersih. Tetapi sah semaya tak ada masalah, walaupun peluh tak ada masalah. Minyak selendar bukan najis, tak ada masalah. Cuci ala kadar lebih-lebih kurang cuci hak nampak pada mata, maka boleh semaya. Tiba-tiba orang hak cak sali tengok-tengok ada jumpa cak bitik-bitik kena lagi tempat-tempat yang tak perasan. Maka untuk orang tu kecak yang kerja dia sehari-hari, kerja dia dah, maka dimaaf pada syarak kalau sedikit, kalau percikan sahaja. Tetapi kalau bukan tu kecak, kita orang awam saja yang betul masjid buat, orang panggil gotong royong pakai cat masjid, maka kita bukan tukar dia, maka tidak dimaafkan. Kena cuci juga siapa tak ada lah. Siapa buat. Kecuali kita buat tu kikis dah pada hak tebal, tinggal hak nipis nampak dah kulit, payah nak cuci, maka dimaaf juga pada syarak, boleh, tak ada masalah. Jadi pen biasanya tak ada masalah dah, kecuali dakwat pen hak siapa tebal sangat, hak tidak meresap. Jelas dah. Okey. Dakwat apa? Dakwat ngundi boleh, tak ada masalah. Tu supa tu, dakwat ngundi supa ke dakwat pen. Dakwat pen dulu ke style ni pun ada. Pen-pen mahal lah, buat saing-saing cek lah. Guna lagi hak dakwat cair tu kan, tekan ujung dalam pen tu kan, bubuh masuk dalam, dia pun tulis dakwat cair tu lah, pen dakwat cair. Boleh, tak ada masalah. Kecuali dakwat tu sendiri dibuat daripada benda yang
haram, maka tak boleh lah. Contoh dibuat daripada lemak babi dan sebagainya, tak boleh. Jadi dakwah sendiri tak ada masalah. Ngundi baru ni nak celup, benda tu telah pun ahli fatwa bincang belaka dah, cek susu kat lu asam mana kok mana, mari kok mana, maka benda tu bersih, tidak ada unsur yang haram, dan dakwah tu sendiri memang halal. Ada lagi ni jari ni, ni bukti hamba ngundi. Nanti kalau tak ada ni kata ngundi kau ada ni. Tak. Menjalankan tanggungjawab kita. Okey, habis. Jelas Okey, tu kira jawab 100% dah. Hamba kita tak jawab dah di tempat lain dah tu dah. Okey. Yang kedua, adakah sah wuduk jika masih ada sisa kotoran dalam kuku? Okey, juga lebih kurang yang sama. Kalau kotoran tu memang payah sangat nak cuci, dan juga kotoran tu adalah najis, maka wajib untuk kita, kalau najis wajib untuk kita buang. Tetapi kalau katalah hitam ni hanya daki, kita duk garu contoh, ataupun benda-benda kotoran-kotoran saat ni, okey, kita buka dah kuku, kena buka sikit dah. Kena buka sikit, setakat yang zahir, yang batin tak sapa tu dimaaf pada syarak. Sebab wuduk ni pada yang zahir sahaja. Yang tak nampak tak ada masalah. Contohnya macam, tak usah kata hak ni, contoh macam selumbar. Selumbar kalau kena kaki, kalau katalah kayu dia tubik lagi, maka kena buang waktu tubik. Sebab apa? Sebab zahir tu nampak. Tapi kalau dia masuk dalam kulit terus, tergelar, tak nampak dah. Tak nampak, maka tak ada kita nak pecek siapa kau tubik apa tak payah. Dan juga kalau kata sekiranya gelembung kena api, kena apa-apa panggil jadi tubik air bisa tu, tak perlulah kita nak pecah, nak suruh masuk dalam kulit, tak perlu. Buat kat luar sahaja. Okey, kecuali benda tu pecah dah. Pecah maka kena lalu air dah lah. Bila pecah dah kena lalu air. Jadi tak ada masalah kalau kotoran tu tidak najis, maka dimaaf pada syarat. Dengan syarat kita telah pun cuba ikhtiar khobek sikit. Khobek gini tak orang panggil tak? Apa orang panggil khobek tak? Tak? Mana biar air tu lalu masuk ke celah ni. Lalu air masuk ke celah ni. Kita khobek sikit masuk dalam belakang, semua dimaaf dah. Tak ada masalah. Hak ada lagi dalil tak boleh buai juga, cakap buai payah dan sebagainya, maka dimaaf pada syarat. Cak masuk dalil tak boleh buai, memang tak ada masalah, sebab dalil tak perlu sebenarnya hak duduk di permukaan ni je hak nak kena air sebenar. Jadi hak setakat bila kita buka ni secara automatik hak duduk depan tu akan cabut. Hak dalil tak cabut dimaaf sebab itu batin. Yang dia caranya wuduk ni adalah yang zahir saja. Itu kaedah fiqhnya. Tetapi kalau tasawufnya, kalau boleh cuci sampai sehabis-habis ring lah. Gecak gajah dah kikis setakat boleh. Gecak gajah hak kerah dah tak boleh buat gapo payah, kikisnya pisah sikit-sikit biar nampak dia tu macam apa ni, macam sepanggil gelupah sikit kulit kita, sikit lah. Ge ada lagi tak apa, gelupah mana air boleh lalu. Bukan siapa gelupah siapa kena nelah pedih dah. Sedikit gelupah mana seolah-olah boleh lalu air. Dimaaf dah pada syarak. Okey, jelas sesat. Okey, doa wuduk saya dah. Okey, gadian ni pula ni. Adakah ia hadis ataupun Quran? Ni comel tulis saya, tapi amo nak baca pun reke juga ni. Minta huraikan muqaddimah fa inna asdaqal hadis ila akhir. Sampai tanya soalan ni. Ada. Maksud hadis ni hak amo baca saat ni ke fa innal hadis kitab Allah. Betul. Itu hadis. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Betul ke? Nak tahu satu hadis ke ataupun nak tahu pengertian hadis tu? Huraian dia. Okey. Huraian dia wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap benda baru kita ambil ujung selalulah. Sebab biasa orang duk cara ujung tu lah semua orang duk peningnya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hak tu semua orang duk fokus ke. Sebab dia sebut kullu situ. Bila sebut kullu ni bermaksudnya semua yang kita faham. Semua kita faham. Maka semua benda baru. Bila semua benda baru ni adalah bid'ah, maka setiap bid'ah itu adalah sesat. Maka sesat itu masuk neraka.
Maka gegelah ada ulama kata buatlah amalan contohnya 70,000 zikir la ilaha illallah bagi orang ibu, bagi ibu ayah yang telah pun meninggal ataupun isteri kata baru meninggal 7 hari pertama. Ni guru yang pesan, bukan daripada hadis. Ni contoh, sebagai contoh. Dia kata 70,000 ngatik la ilaha illallah selama 7 hari. Maknanya 10,000 sehari. Berat kalau 10,000 sehari. Lagu mana cara? Boleh pecah ramai-ramai. Hak ni ambil 1,000, 10 orang contoh. Anak-anak boleh. Untuk apa? Untuk bantu di dalam lialah hak saat ni. Sebab duduk tengah fight, duduk tengah dalam 7 hari pertama ni tengah soal siasat. Berat soal siasat ni, bukan siasat polis. Kalau polis boleh kira. Maka bila bunyi kulu saat ni, maka geger dalam YouTube. Mau jawab lagi YouTube attack ni. Kenalah Ustaz Muhaddir Joy. Siapa Ustaz Muhaddir Joy? Ustaz Muhaddir Joy lembut, slow. Mari kamu amat kerah. Apa tak bolehnya? Boleh lah. Tu benda. Sebab apa boleh? Sebab wa kullu saat ni bukan kullu bermaksud, sebab kullu ni kita kena tengok. Dalam para ulama dia bincang kullu tu dia ada dua. Usul fiqh dan juga ilmu mantik dia ada dua maksud kullu. Bukan kullu ni semua saja. Dia ada satu lagi. Dia panggil kullu pertama dia panggil kullu majmu'. Yang kedua kullu jami'. Kullu majmu' bermaksud semua. Hak tu hak perkataan asal. Yang kedua kullu jami', sebahagian ataupun dikhususkan. Maka para ulama berbincang tentang hadis ni. Kullu di sini, kullu muhdatsatin bid'ah sani, adakah kullu bermaksud semua? Maka para ulama berbincang, ambillah beberapa hadis-hadis cerita-cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ambil juga kisah-kisah para sahabat dan sebagainya, maka dapatlah kesimpulan bahawa kullu dalam hadis ni bukan kullu majmu', bermaksud kullu jami'. Dalil dia mana? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berlaku benda yang Nabi tak buat. Contohnya iftitah, Nabi tak buat. Maka Nabi paling selepas pada semaya, siapa dia baca doa saat ni ketika iftitah saat ni, tambah sendiri, hamba tak buat lagu tu. Sahabat takut pada mulanya bila Rasulullah royak kata, aku tengok malaikat berebut mari nak ambil pahala doamu, nak akad doamu. Maka sahabat pun mengakulah. Mana tak takut Rasulullah marah. Juga serupa dengan ketika i'tidal, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Rasulullah paling tanya, siapa dia baca tadi? Bukan tengah semaya lah, lepas sudah semaya. Rasulullah paling, siapa dia ni baca tadi ketika i'tidal. Maka sahabat takut-takut angkat tangan, ketak-ketak angkat tangan. Dalam riwayat kata sahabat tu sangat takut mengangkat tangan, takut kena marah ke Rasulullah. Tapi Rasulullah kata gapo? Aku lihat lebih pada 30,000 malaikat mari berebut-rebut nak akad doamu. Nabi marah ke tak? Tak marah. Nabi buat ke tak? Tak buat. Baru ke tak? Baru. Sebab apa Nabi tak buat? Maka kullu tu kullu jami'. Dalil lagi satu kisah di kampung jauh pendalaman daripada Madinah. Berlaku satu ketika tu imam ni baca surah Qul Huwallah semua ketika semaya. Walaupun baca surah lain, baca kuliah, baca ayat Al-Baqarah contoh, baca surah Sejadah contoh, sebelum habis ataupun awal dia akan baca surah Qul Huwallah. Tak akan tinggal setiap rakaat. Maka makmum berasa pelik sebab Nabi tak buat. Maka geger-geger last kali sapa ke Nabi adalah sahabat yang duduk situ, sahabat duduk perkampungan ni, rela jalan begitu jauh mari jumpa Nabi kerana tak puas hati kata imam. Maka bila royak ke Rasulullah pun terkejut juga. Dia ada beberapa hadis cerita ni, tapi antara hak masyhurnya, lagi hadis Rasulullah jawab selalu. Tapi hak hadis lagi, hak masyhur adalah lagu mana? Rasulullah suruh panggil tu imam tu mari jumpa aku. Maknanya ada dalam Rasulullah macam nak dapat penjelasan. Aku tak buat. Kalau kita duduk depan Nabi contoh, aku tak buat. Aku tak baca Qul Huwallah lagu tu. Pandai-pandai dia baca. Contoh. Maka Rasulullah panggil. Bila panggil ngadak, Rasulullah tanya, aku dengar membaca Qul Huwallah setiap rakaat. Betul ke? Betul ya Rasulullah. Kenapa membaca? Maka dia jawab, ya Rasulullah, aku baca Qul Huwallah kerana aku terlalu kasihkan surah Qul Huwallah. Terlalu sayang kerana surah Qul Huwallah ni menceritakan sifat Tuhanku. Maka Rasulullah kata apa? Amalanmu inilah yang akan membawamu masuk ke syurga. Tengok jawapan Rasulullah. Marah ke tak? Ni tak sikit-sikit. Tak.
Oh ngatik la ilaha illallah. Ai tak leh sebab apa ada bilangnya. Nabi tak royak bilangnya. Nabi royak 100. Bila ada dalam hadis 100, 100 tu tak boleh lebih. 101 pun tak boleh dah ada kakak. Bid'ah. Sebab apa? Sebab Nabi royak 100 kali la ilaha illallah setiap hari antara amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara hak pernah share dah. Amo wi ijazah dah, ramai ambil ijazah dengan amo, zikir basic, astaghfirullahal azim, la ilaha illallah 100 kali, astagfirullah 100 kali, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 100 kali. Lagu mana ni? Tiba-tiba mari 70,000. Lagu mana kalau terlebih? Tak okey lah tepat-tepat 70,000, terlebih bid'ah pula. Nabi tak buat. Contoh. Tapi dia royak, dia kata Nabi royak jaddidu imanakum qalilan ila, perbaharui iman kamu, dan banyak lagi afdaluz zikri fa annahu la ilaha illallah. Dalam banyak-banyak zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Banyak dah dalilnya, tapi kerana cetek, kerana sepik sangat, tak ngaji ilmu mantik, tak ngaji ilmu usul fiqh, terus kerak kata bid'ah berlaku. Ni bagai karut di akhir zaman. Inilah fahaman yang dibawa daripada ajaran daripada ulama usul yang ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Rasulullah tak takut Dajjal. Rasulullah tak bimbang Dajjal, walaupun cerita Dajjal ni bahaya dia begini di akhir zaman. Tapi tiba-tiba dalam kitab ni ada dah mukadimah, ana min ghairi Dajjal akhwafu alaikum min ad-Dajjal. Faqala apa ni? Wa ma huwa ya Rasulullah? Faqila, katanya sahabat, siapa dia Rasulullah? Maka Rasulullah kata faqala ulama usu, ulama jahat. Jahat lagu mana? Apa maksud jahat? Jahat ni ialah diterbalikkan daripada ayat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dia terbalikkan, dia buat ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Benda ma'ruf kodok tu, duk zikir la ilaha illallah, mana nak tanya. Selawat benda ma'ruf, benda comel kodok. Tanya budak boleh jawab, sokong orang tua. Benda comel. Bila benda comel, tak boleh kau kita buat banyak. Bila ulama buat suruh kata 70,000, tidak semestinya 70,000. Itu pengiraan dia yang mungkin yang dia telah pun merasainya. Ada feedback orang buat kepada ayah dia, pakak adik-beradik. Tiba-tiba dapat satu mimpi daripada ramai-ramai, ada seorang anak anak adik kalau lagu mana, dapat mimpi ayah dia mari senyum dengan pakaian comel. Senyum, dia kata tak kecek, tetapi dia mengungkapkan seolah dia faham, kalau boleh buat pula lah. Nah, 70,000. Dan kita sendiri pun kalau boleh biar melebihi 70,000. Golongan ni kata, golongan ni tak boleh bunyi kalau benda mak jumlah tetap sudah. Nabi tak royak bid'ah lalu. Sebab apa dia guna ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau mana Allah kasih kepada kamu, kamu kena ikut Nabi, fattabi'uni, ikut Nabi. Maka Nabi royak 100 tak boleh lebih. Dia tak saya ambil hadis lain yang Nabi suruh buat banyak. Hadis selawat contoh. Ada juga selawat, ada suruh ni hak duduk ceramah di masjid ni, hak sahur ni di Kelantan kita. Mula-mula di waktu fatwa dia lah. Dia kata gapo? Dia kata kita bimbang Kelantan kita ni makin kuat gejala berselawat. Dia kata gejala berselawat. Sebab apa? Banyak buat program Kota Baru berselawat, Tanah Merah berselawat, Kok Lanah berselawat. Programnya tajuk tu lagu tu dah marah. Buat maulid pun marah. Sebut maulid marah, berselawat marah. Bila buat kata kita, kata bimbang gejala berselawat makin kuat. Kalau royak gejala air ketung boleh kira. Tak, gejala berselawat dia royak dalam kuliah. Ini ilmu daripada mana? Daripada fahaman ulama usul. Amo tak kata dia ulama usul, tapi amo kata dia bawa fahaman ulama usul. Ulama jahat. Sebab apa? Ulama jahat ni dia sekat benda-benda molek. Benda-benda baik dia sekat. Tak kira benda molek sikit, sekat lalu. Ni benda. Lepas tu dia tubik pula. Dia kata selawat-selawat ni bukan kata tak leh banyak. Dia kata moleklah selawat ni, Nabi suruh selawat banyak, tapi janganlah banyak sangat. Takut kita jadi terlalu ta'assub sangat ke Nabi, takut jadi syirik. Boleh kata syirik bila berselawat banyak. Allahu akbar. Kata ta'assub jadi syirik. Ini kata-kata kalam seorang pendakwah yang duduk ngajar kata riti di Kelantan. Harap-harap tak mari masjid ni. Kalau mari tubik belakang, jangan tunggu dah ni. Tubik belakang biar tinggal tiap saja. Ajar sikit. Mau marah benar lagu ni.
Kena soalan nanya pun. Soalan kita berakhir soalan-soalan lagu ni. Kan hak mangga sebab nak jawab masuk YouTube pula. Biar dia jawab. Nak tengok siapa dia jawab. Biar ikut demo nak jawab lagu mana tu jawab apa demo. Tapi jawapan kita yakin dengan apa ni kaedah Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, dia kata pula dalam hadis Nabi ni hak kata selawat banyak amal nak jawab. Selawat ni sehingga Ubay bin Ka'ab jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaflah tarik masa panjang malam ni baca tapi benda penting ni, benda penting dah sangat-sangat semasa juga. Boleh amo habis hadis ni soalan ni amo forward dah, tak ada soalan ngelah dah. Hak ni amo forward malam ke depan dah, tak boleh baca. Tak ada nak baca. Aku panjang pula ni cerita ni bab maya qadha lah, bab baca saat ni bab istiqarah lah. Tu kita kira semula nak pilih bini berkali. Dah, okey. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari Ubay bin Ka'ab jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku adalah peruntukan waktu aku, masa aku ni berzikir kepada Allah. Berzikir macam-macam zikir lah, subhanallah bihamdihi ke, la ilaha illallah ke, selawat ataupun istighfar, dah macam-macam lah. Dah. Maka aku nak tanya mu ya Rasulullah, ni mafhum hadis Aku nak tanya mu ya Rasulullah, berapakah jumlah yang paling sesuai ataupun demolek untuk nak berselawat kepadamu ya Rasulullah? Kalau kata aku ni baca 1/4 daripada zikir aku ni, aku berselawat kepadamu ya Rasulullah, cukup dah ke? Kalau bahasa Kelantan, cukup dah ke? Dia nak dengar Rasulullah kata apa? Comel, cukup dah tu. Banyak dah. Hak tu dia nak dengar. Tapi Rasulullah jawab lagu mana? Rasulullah kata apa? Terpulanglah banyak mana. Kau banyak, kau molek. Dia tak sewi berat, memberatkan. Tu ayat jumlah tak sebi memberatkan, tapi dia kata koho banyak, koho molek. Sahabat ni contoh katalah dia berzikir je 4 jam, katakan contoh. Mana 1 jam berselawat, 3 jam zikir lain. Rasulullah kata koho banyak, koho molek. Dia pun jawab pula, ya Rasulullah, kalau macam tu, kalau aku berzikir 1/2, kalau 4 jam kat 2 jam contoh. 2 jam ni aku berselawat kepadamu ya Rasulullah. Lagu mana Rasulullah? Rasulullah jawab lagu mana? Molek comel lah. Cuma dia kata terpulang lah. Kau banyak, kau molek. Jawab apa tu lah. Dia pun tak puas hati, tanya pula, ya Rasulullah, kalau gitu aku buat ya Rasulullah 3/4 daripada waktu aku berzikir, aku berselawat padamu ya Rasulullah. Lagu mana Rasulullah? Rasulullah kata sudah jawab apa yang sama. Kau banyak, kau molek. Terpulanglah, kau banyak, kau molek. Maka sahabat ni fahamlah bahawa fadilat berselawat terlalu besar. Maka dia, kalau macam tu ya Rasulullah, aku akan berselawat sepenuh masa aku zikir aku ni, hanya berselawat kepadamu ya Rasulullah. Maka barulah Rasulullah kata lebih kurang mafhum, tak apa ingat dengan tepat ayat dia kata Rasulullah kata seolah-olah baru sedang molek. Rasulullah kata gini, kata denganmu berselawat sepenuh masa ni, dia kata, maka tercapai semua fadilat zikirmu yang kamu nak zikir saat ni. Nak zikir hal lain-lain lagi, tercapai sendiri dengan selawat. Nak besarnya selawat, tercapai sendiri dengan selawat. Dan diangkatkan darajat kamu, diampunkan segala dosa kamu, dimurahkan rezeki yang berlipat kali ganda dengan berselawat. Ini selawat raja kepada zikir. Kalau zikir-zikir lain ada fadilat tertentu, besar gini, pahala gini. Tapi berselawat Allah Ta'ala tak boleh nak beri perumpamaan. Beri apa? 10 kali ganda Allah berselawat kepada kita balik. Maknanya lebih besar daripada perut bumi sebenarnya. Habis kita buat tak tahu, buat reda je. Tu email tiap-tiap Jumaat agak, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, suruh berselawat banyak hari Jumaat, terutamanya macam hari ni. Jadi comel. Itu jawab hamba kepada orang kata syirik berselawat. Rasulullah suruh berselawat sebanyak yang boleh. Tercapai semua makbul. Doa-doa pun tak apa. Dengan selawat ni ada hadis juga, lebih kurang hadis tu juga. Dia kata dengan jumlah saat ni doa. Tak doa maka tanya selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Taala Maha mengetahui segala hajat kita. Terkabul juga. Ni adalah hadis sahih juga. Hadis sahih mu baca tu cuma tak ingat apa ni kalam dia. Ingat bentuk cerita. Okey. Lewat masa ni hamba forward ni hak lain boleh ke? Soalan lain lagi hamba forward lain kali dah. Tapi hamba kena jawab dalam YouTube lah, kena tengok YouTube lah Ayah Haji.
Nah, tengok YouTube insya-Allah. Hamba jawab di tempat lain sebab lewat benar dah ni hamba rasa tak sedap lah masuk pukul 9 dah ni. Nyemurih kat orang, nyemuh kat orang. Nah. Hamba ingat lagi arwah Pak Suji kata ustaz, kalau lama sangat Pak Su suka, cuma Pak Su takut orang-orang kampung je serik, takut mari tak semari, tanya ustaz mengajar, takut serik lama dok sakit belikat. Ubat sakit belikat jangan lupa rokok yang betul. Ni hok mana tak nyanda ni. Lama tak nyanda ni tiye tak banyak. Jadi ubat sakit belakang rokok yang betul. Moyak lalu tu antara senemeh yang terbaik untuk betul tulang belakang yang lenguh duduk cokoh lama ni. Tapi syaratnya lagu mana cara? Mesti belakang tu sama straight. Dan tangan ni mesti sentuh lutut. Di lutut. Jangan pergi betih. Pergi bukul hali di lutut. Betul tubuh, itulah cara nak betul balik. Dan setengah ulama kata malaikat tarik tulang belakang kita hok mana duduk tegar tu tarik pelega balik. Tu ulama kaya wallahu alam lah. Mungkin dia Allah Taala buka ke dia dan sebagainya. Jadi soalan ni hamba baca semula ya Haji minta maaf boleh insya-Allah minta maaf banyak. Tapi comel tulis saya Haji ni. Kalau hamba ni comel tulis saya kha rakaah. Okey. Jadi setakat tu dulu apa yang baik anugerah Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kelemahan dia hamba sendiri. Hamba mohon maaf jika hamba terkasar bahasa, tersalah cakap dan tersalah bicara. Kalau orang tak ada gigi lagu mana ustaz? Baru perasan ada live orang tanya soalan. Ni pendek dia jawab apa? Dia tanya soalan hamba jawab sikit dah. Kalau orang tak ada gigi lagu mana nak bersiwak? Juga sunat juga. Tak ada gigi, gusi pun tak apa untuk dapat pahala semua dapat. Kelebihan dapat belaka. Cuma gigi tak dapat dah tak ada gigi, nak bersih gigi tak boleh lah. Gonyah juga. Tapi gonyah slow-slow lah, nelah gusi lah makan. Dah insya-Allah dapat juga. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.